Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memulakan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, semua sihat? Apa khabar semua? Alhamdulillah. Okey. Kita keluarkan buku teks fiqh. Keluarkan buku teks fiqh. Kita masuk tajuk yang baru. Ya, tajuk baru. Start share screen. Baru aku tak. Kejap. Teks. Tahu. Tengok isi kandungan dulu. Isi kandungan ni sebelum muka surat 1. Okey, nombor 1. Okey. Tajuk yang pertama, pelajaran pertama, solat orang sakit. Kita dah belajar dah, solat orang sakit. Solat dalam kenderaan pun kita dah belajar. Sekarang kita masuk tajuk yang baru, iaitu solat sunat 2 hari raya. Kita ada lagi berapa tajuk? Pengurusan jenazah, puasa dengan zakat. Okey, sekarang ni kita masuk solat sunat 2 hari raya. Sebelum tu ingat balik apa dia solat orang sakit, apa dia solat orang sakit. Solat orang sakit wajib solat, orang sakit pun wajib solat. Ada solat duduk, ada solat baring, miring, ada solat baring menelentang. Dan kamu kena hafal dia punya cara-cara nak solat, cara-cara kaifiah nak solat. Cara solat orang sakit. Seterusnya kita masuk tajuk yang kedua, solat dalam kenderaan. Solat dalam kenderaan, ambil cerita syarat sah solat. Syarat sah solat sama je. Syarat sah solat ni sama je. Pergi mana-mana pun syarat sah solat. Syarat sah solat orang sakit ke, syarat sah solat orang dalam kenderaan ke, syarat sah solat hari raya ke, syarat sah solat orang biasa ke, sama je. Suci daripada hadas, mengetahui esok waktu, menghadap kiblat, menutup aurat. Itu mesti sama je. Tak ada beza pun. Cara-cara kaifiah solat dalam kenderaan dengan pengingat, hikmah solat dalam kenderaan. Okay, saya ingat balik solat dalam kenderaan ni, solat dalam kenderaan ni adalah solat menghormati waktu. Kita hormat waktu solat. Dan selepas bila kita dah turun daripada kenderaan tu, contohnya kita turun daripada bas, kita kena solat semula. Solat apa? Solat jamak lah. Sebab kebiasaannya orang yang solat dalam kenderaan ni, dia dalam keadaan dia bermusafir. Okey, masuk tajuk yang baru, iaitu solat sunat 2 hari raya. Muka surat 13. Okay, muka 13 tak ada apa-apa, cuma gambar je. Alright, terus pada muka surat 14. Okay, 14. Okey, kita baca sama-sama boleh? Ikut saya baca Baca sama-sama.
Yang pertama tu ada 1, 2, 3, 4. Okey, itu Ustaz cakap pertama lah. Itu Ustaz. Pertama, solat 2 hari raya ialah solat sunat Aidilfitri dan Aidil Adha. Okey, solat sunat 2 hari rayanya adalah solat 2 hari raya itu adalah Aidilfitri dan Aidil Adha. Ini ingatlah. Ini mudah je kamu nak ingat. Gini yang mudah je. Solat sunat 2 hari raya adalah solat sunat Aidilfitri dan solat sunat Aidil Adha. Aidilfitri dan Aidil Adha. Mudah. Okey. Tahu dah kot. Okey, yang kedua, ikut Ustaz. Kedua, solat Aidilfitri ialah solat 2 rakaat yang dilakukan pada pagi 1 Syawal. Okey, solat Aidilfitri ni, solat sunat Aidilfitri ni adalah solat sunat 2 rakaat. Bukan 4, bukan 3, 2 rakaat. Solat sunat 2 rakaat yang dilakukan pada 1 Syawal. Solat Aidilfitri ni boleh dibuat sekali je. Dalam setahun ada sekali dia solat sunat Aidilfitri, iaitu pada 1 pagi 1 Syawal. Pagi tu, bukan tengah hari, bukan malam. Pagi 1 Syawal. Okey. Okey, yang ketiga pula. Ustaz. Ketiga, solat Aidil Adha ialah solat sunat 2 rakaat yang dilakukan pada pagi 10 Zulhijjah. Okey. Solat sunat Aidil Adha ialah solat sunat 2 rakaat, sama macam solat sunat Aidil Adha, 2 rakaat juga. Dan dia dilakukan pada pagi, pagi juga. Yang kalau solat Aidilfitri dilakukan pada pagi juga. Solat Aidil Adha pun dilakukan pada pagi. Pagi ke? Pagi 10 Zulhijjah. Okey. Kita tengok dekat bawah tu. Okey. Keempat, hukum menunaikan solat sunat 2 hari raya ialah sunat muakkad. Sunat muakkadah ataupun muakkad, sama je. Sunat muakkad ataupun sunat muakkadah. Okey, saya ceritakan secara ringkas. Okey, yang pertama tu, solat sunat 2 hari raya ialah solat sunat Aidilfitri dan Aidil Adha. Okey, solat sunat 2 hari raya maksudnya dalam Islam, kita sebagai umat Islam akan menyambut ada 2 perayaan. Ada 2 perayaan hari raya dalam orang Islam punya setiap tahun. Setiap tahun orang Islam akan menyambut 2 perayaan. 2 perayaan maksudnya dua hari raya lah. Okey. Dan bila sambutan tu dibuat pertama pada hari raya Aidil Adha. Pertama adalah pada hari raya Aidilfitri. Kenapa kita sambut hari raya Aidilfitri? Kenapa kita sambut hari raya Aidilfitri? Kalau kita Islam, kita menyambut hari raya Aidilfitri adalah sebab kita meraihkan kemenangan berpuasa selama sebulan pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, Allah wajibkan kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Kita tahu kan, rukun Islam ada 5 kan, rukun Islam ada 5. Pertama, mengucap kalimah syahadah. Kedua, solat 5 waktu sehari semalam. Apa solat 5 waktu? 5 waktu ni solat subuh, solat subuh, solat zuhur, maghrib, asar, maghrib, isyak. Ini solat ni wajib. Maksud dalam Islam, siapa orang Islam dia kena mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kedua, orang Islam tu kena solat 5 waktu.
Wajib solat 5 waktu. Dan yang ketiga, berpuasa. Berpuasa tu bukan puasa sunat. Berpuasa tu adalah berpuasa wajib pada bulan Ramadan. Maksudnya, pada bulan Ramadan, orang Islam wajib puasa. Maksudnya, wajib puasa tu, kalau tak puasa pada bulan Ramadan, dapat dosa. Dan kita wajib puasa selama sebulan. Dan ada orang-orang yang tertentu yang tak diwajibkan untuk puasa. Contohnya orang perempuan yang datang bulan. Datang bulan. Biasa ni kamu pernah nampak Ustaz, kamu pernah tengok cerita Upin dari Ipin kan? Masa Upin puasa, tiba-tiba kakak ni tiba makan ayam kan? Kak Ros tak puasa, dia makan ayam. Bukan sebab Kak Ros tu dia saja-saja makan. Kesilapan Kak Ros tu adalah dia makan dekat depan budak-budak. Yang menyebabkan budak-budak jadi lapar, tu silap Kak Ros. Sepatutnya dia nak makan, dia kena sorok-sorok. Dia tak boleh puasa. Maksudnya dalam Islam, Kak Ros tu tak boleh puasa sebab dia datang bulan. Ada waktu orang perempuan, dia datang bulan. Bila dia datang bulan, dia tak boleh puasa, dia tak boleh solat. Jadi pada waktu tu, sepatutnya kalau dia tak boleh puasa, dia janganlah makan depan-depan Upin-Upin tu. Dia nak makan, kena makan sorok je, kena makan dalam bilik ke kan. Barulah Upin-Upin tak rasa lapar kan. Ini Kak Ros makan depan dia, jadi budak dia lapar pula. Kesilapan dia tu. Nak cerita kat sini, bila kita masuk bulan Ramadan, orang Islam wajib puasa. Selama berapa hari? 30 hari. Paling sikit 29. Kalau ada anak bulan. Kalau nampak anak bulan, 29 hari. Kalau anak bulan tak kelihatan, maka 30 harilah kita puasa. Kenapa Ustaz kena kalau tak nampak anak bulan kena tak payah puasa? Tak payah puasa. Dalam Islam, bukan tak payah puasa. Dalam Islam, pembaharuan bulan tu adalah bulan Islam. Bulan Islam kan ada 12 kan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampailah Zulhijjah, Zulkaidah, kan? Bulan Islam tu adalah dikira melalui kiraan bulan. Bulan ni, bulan yang ke atas langit tu. Bulan ke atas tu. Bulan yang ke atas langit tu. Kiraan bulan yang ke atas langit tu, ada satu masa bulan tu dia bentuk dia ada satu masa mula-mula bulan pada awal bulan Islam. Contohnya kita masuk bulan sekarang ni bulan Rejab kan. Sekarang dah masuk bulan Rejab dah. Bulan depan masuk bulan Syaban. Lepas bulan Syaban bulan 4 nanti kita akan puasa bulan Ramadan. Ada 2 bulan lagi kita nak puasa bulan Ramadan. Dalam kiraan bila kita masuk awal bulan Ramadan, bulan yang kita ni, Ustaz tunjukkanlah. Ustaz tunjukkan secara lukisan lah. Okey, Ustaz tulis ni. Awal, tak nampak. Ustaz tulis besar. Ustaz tulis. Sekejap, Ustaz tak share lagi kesini. Ustaz tak share je Okey. Bila awal bulan Islam, contoh sekarang bulan Rejab kan. Bulan Islam, setiap bulan ada 30 hari. 30 hari. Ada 30 hari. Dan kadang-kadang 29 hari. Oh, kalau bulan Islam 29. Kalau macam bukan 31 kan? bukan 31. Kalau macam bulan yang kita pakai ni bulan Masihi, kita pakai contoh bulan sekarang bulan berapa? Bulan Februari kan. Bulan Februari ni adalah bulan Masihi. Kadang-kadang contoh bulan Masihi, contoh bulan Februari ada 28 hari. Contoh kalau tuan tengok kalender, bulan Februari ada 28 hari je. Paling sikit 28 hari. Paling sikit 29 hari. Paling sikit 28 hari lah. Setiap bulan.
Dan paling banyak 31. Itu bulan Februari, Januari, yang Disember ada 31. Itu bulan Masih. Tapi bulan Islam paling banyak 30 hari. Paling banyak 30 hari dan paling sikit 29 hari. Kiraan 29 hari dengan 30 hari itu adalah berdasarkan bulan. Ini bulan ni. Gambar bulan ni. Gambar bulan yang kat atas langit tu. Okey. Bila masuk hari pertama, setiap bulan kita akan bentuk dia macam ni. Ni hari pertama. Setiap bila masuk awal bulan, contohnya awal satu bulan Rejab kan. Bila masuk awal bulan Rejab, kita akan tengok bulan. Kalau kamu tengok bulan waktu malam pada 1 Rejab ataupun 1 Syawal ke, 1 Ramadan ke, 1 Zulhijjah ke kan. Kalau kamu tengok dia bulan bentuk macam ni. Maksudnya macam inilah bentuknya, dia akan jadi nipis macam tu. Bila masuk maksudnya waktu hari pertama tu, satu malam semua satu malam pertama tu kan? Ya. Dia memang bentuk macam tu je, takkan bergerak. Betul macam tu. Dia jadi macam dia jadi macam bulan sabit lah. Bulan sabit juga. Bila masuk sampai 10 bulan, contohnya 10 bulan Rejab, 10 Rejab ke, 10 Ramadan ke, 10 Zulhijjah ke, 10 kan, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam tu. Bila macam tu. Bila dia jadi 15 Zulhijjah ke, 15 Syawal ke, 15 Ramadan ke, dia akan jadi macam ni. Okey. Dia akan jadi macam ni. Lepas tu bila dah masuk 30, bila dah masuk dah jadi 20, bila masuk 29 dia akan jadi sikit balik, dia akan jadi macam ni. Lepas tu dia makin kecil. 30 bukan 30. 20, 21, 25, dia dah mula start, dia dah mula kecil dah. 29. Bila sampai 29 dia dah kecil sangat. So dia akan gunakan, contohlah, katalah tiba-tiba anak bulan, orang teropong, dia ada kerjaan lah ni. Jadi, kalau kamu perasan setiap kali masuk bulan Syawal akan ada satu orang tua ni, dia akan berucap dekat TV tau. Dia akan berucap dekat TV. Dia akan cakap bulan Syawal jatuh, bulan Ramadan jatuh pada hari. Ada orang tua, dia akan duduk kat kursi kan. Dia akan duduk, saya pemohon besar-besar mengisytiharkan bahawa, maksudnya dia ada pekerja yang guna teropong. pekerja tu dia guna teropong untuk tengok bulan. Dia tengok bulan, okey, kalau macam ni lah bulan dia 29 hari. Kalau macam ni, maksudnya hari tu adalah, bulan tu adalah 29 hari sahaja. Bulan tu 29. Tapi kalau 29 tu masih lagi macam ni, contoh macam ni kan. Katalah ni masih lagi 29, maksudnya kalau 29 hari yang ke-29 tu masih lagi macam ni bentuknya, maka bulan tu jatuh pada 30 hari. Kita panjang tu. Jadi 30 hari. Bila 30 hari maksudnya panjanglah kita puasa. Okey? Bergantung pada kitaran bulan. Kitaran bulan dekat atas langit. Ya. Tak pernah ke puasa 29 hari? Sama. Kalau pernah aja berlaku. Kalau kamu perasan, kalau kamu tengok kalender Islam kan. Kalau kamu tengok kalender Islam, ada je kadang-kadang ada macam tahun lepas, kalau tak salah Ustaz, tahun lepas 30 hari, masih lagi 30 hari. 2 tahun lepas, kalau tak salah Ustaz, 2 tahun lepas bulan Islam Ramadan. Ramadan pada tu 29 hari. So kita puasa singkatlah 29 hari, kita kurang 1 hari. So itu sebenarnya bergantung pada bulan yang kat atas langit tu, kiraan bulan tu. Sebab kita orang Islam, bulan Islam kita bergantung kepada bulan. Tahun ni kita tak tahu lagi. Tahun ni kena tengok bulan lah.
Macam mana nak tahu? Kena teropong lah. Teropong. Kena teropong tengok bulan. Kena teropong. Teropong tu maksudnya bukan kita. Maksudnya ada jabatan agama Islam dari setiap negeri. Contohnya Jabatan Agama Islam Selangor akan naik atas bukit yang tinggi dan dia akan gunakan teropong. Dia orang akan tengok teropong, dia akan tengok anak bulan. Sama mana Selangor akan tengok, Jabatan Agama Islam Kelantan akan tengok, Jabatan Agama Islam Johor akan tengok, Jabatan Agama Islam Kedah akan teropong bulan, dia akan teropong bulan, dia akan tengok anak bulan. Okey, hari ni 29, bulan ni 29 hari ke 30 hari, dia akan tengok kat situ. So dia akan tahulah, dia adalah kitaran tu. So berlakulah. Kalau 30 hari, kita akan puasa 30 hari. Kalau 29 hari, kita akan puasa 29 hari. Macam tu. Itu kiraan orang Islam punya kiraan hari dalam bulan. Dia bergantung kepada apa yang hari yang kalau kita hari terakhir puasa. Hari terakhir puasa, ya. Lailatul Qadar ke? Apa nama? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tu dalam Islam kita tak tahu. Memang dirahsiakan. Dirahsiakan malam Lailatul Qadar sebab maksud Allah je yang tahu. Allah je yang tahu bila Lailatul Qadar. Tak ada siapa tahu mana Lailatul Qadar. Sebab apa? Sebab malam Lailatul Qadar ni pertama Rasulullah cakap malam Lailatul Qadar adalah pada bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Tapi kita tak tahu bulan Ramadan yang keberapa. Bulan Ramadan keberapa? Bulan Ramadan yang ke pertama ke? Bulan Ramadan yang kedua ke? Bulan Ramadan yang ke-14 ke? Bulan Ramadan yang ke berapa? Bulan Ramadan ke-30 ke? Kita tak tahu. Bulan tu malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan tu dirahsiakan sebab kalau kita tahulah bulan Ramadan tu kalau kita tahulah malam Lailatul Qadar tu bila, maka berebut-rebutlah orang Islam mengerjakan ibadah pada malam tu. Jadi cara dia malam. Jadi orang rahsiakan. Jadi Allah rahsiakan bila hari malam Lailatul Qadar tu, tak ada siapa tahu. Allah saja yang tahu malam Lailatul Qadar. Okey, itu adalah kiraan sejak bulan Islam lah. Okey, bila kita seterusnya, solat Aidilfitri dilakukan pada bulan 2 rakaat pada pagi 1 Syawal dan solat Aidil Adha dilakukan pada Syifa, kenapa? Dan dan solat Aidil Adha dilakukan pada 10 Zulhijjah. Okey. Kenapa kita menyambut hari raya Aidil Adha? Secara zahir kenapa? Sebab yang pertama, kita menyambut hari raya Aidil Adha. Yang tadi kenapa kita menyambut hari raya Aidilfitri kan? Kita menyambut hari raya Aidilfitri adalah kerana kita menyambut kemenangan kita berpuasa selama sebulan. Itu lepas kita puasa selama sebulan, Allah bagikan satu perayaan kat kita iaitu Aidilfitri. Tapi Kita puasa lagi 24 hari kan? Yes. Tapi kenapa kita kena sambut perayaan solat Aidil Adha? Kenapa kita kena sambut Aidil Adha? Pertama kerana kita menyambut Aidil Adha adalah kerana pertama kita menyambut orang yang pergi haji. Okey, kita dah cerita sebelum ni kan. Orang pergi haji kan. Kita dalam rukun Islam lepas tadi mengucap 2 kalimah syahadah, solat 5 waktu sehari semalam, solat 5 waktu, lepas tu berpuasa pada bulan Ramadan. Puasa tapi tak ada siapa tahu. Okey, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang keempat, membayar zakat. Dan yang ketiga, menunaikan haji. Menunaikan haji ni, inilah perayaan hari raya Aidil Adha. Sebab apa? Sebab pada waktu menunaikan haji, orang Islam menunaikan haji yang berlaku pada setahun sekali sahaja. Maknanya orang Islam akan pergi ke Mekah, mengelilingi Kaabah dan kemudian melontar jamrah, kemudian menyembelih lembu ataupun kerbau atau kambing atau unta. Jadi itu adalah perayaan, maksudnya perayaan Aidil Adha adalah kita menyambut pengorbanan. Sebab apa? Sebab ada orang Islam akan menyambut dengan menyembelih lembu. Kita akan seronok makan daging. Kita akan seronok pada hari raya korban. Jiwa Nabi tu kan? Yes, betul.
peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dia betul. Dia adalah peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ustaz, orang sembelih lembu tu kat mana? Kalau kita orang Islam ni, kebanyakan orang Islam yang ada sekarang ni, kita sembelih dekat masjid lah. Mari ke masjid. Saya dekat Mekah tu. Oh, kat Mekah. Kat Mekah kebanyakannya mereka lakukan di luar, di bahagian dekat dengan rumah diorang. Rumah hotel diorang kan. Dekat hotel diorang tu, diorang sembelih lembu kat situ. Dan ada ada kalau mampu lah. Sebab apa, bagi yang tak mampu pergi haji, ada yang tak semua orang dapat pergi haji. Tak semua orang mampu pergi haji, maksudnya mampu tu tak semua orang dapat giliran untuk pergi haji pada waktu tu. Kan ke pergi haji ni akan ada giliran dia kan. Ada giliran dia untuk pergi haji. Jadi yang tak dapat pergi haji, bolehlah buat korban. Buat korban maksudnya boleh sebelih lembu ke, sebelih kerbau ke, sebelih kambing ataupun sebelih unta. Okey, dan sembelihan kambing, unta tu semua diagih-agihkan kepada semua orang. Bukannya ustaz sembelih lembu, lepas tu daging-daging lembu semua ustaz dapat. Bukan macam tu. Dia kena agihkan kepada orang, ya. Ya. Mana nak cari unta dekat Malaysia ni kan? Kalau ada orang jual lah. Kalau ada orang jual bolehlah beli. Kalau tak ada orang jual, tak adalah orang beli. Sebabnya nak cari unta, tak ada orang apa, unta ni setakat ustaz tak tahulah ada orang bela unta ke. Selalu kita nampak orang bela lembu je. Kat Malaysia ni orang bela lembu banyak. Unta ni banyak dia dekat negara Arab lah. Kat Malaysia tak ada nampak unta, banyak lembu lah Malaysia. Ya. Saya pernah tengok video tu kan. Dia dia sembelih lembu, dia tak kena urat tu kan. Lepas tu tapi dia punya kepala dah terjatuh macam ni dah. Urat dia tu kecuali urat untuk yang bernafas tu kan. Ya, betul. Lepas tu lembu tu boleh hidup balik. Lembu tu berjalan, kejar orang. Itu salah tu. Apa salah maksudnya, penyembelihan orang yang sembelih tu dia salah sembelih. Maksudnya sepatutnya kalau dia sembelih dengan cara yang betul, kalau orang tu sembelih dengan cara yang betul, lembu tu tak boleh bangun dah. Dia akan terbaring je sebab dia kena sembelih sampai putus urat leher dia tu. Dan bila terputus urat leher dia tak boleh nak bangun lah sebab dia dah terputus. Tapi kalau sembelih juga tiba-tiba dia boleh bangun, maksudnya urat leher dia tak putus lagi. Tak putus. Dia kena sembelih sekali lagi. Macam mana dia nak sembelih, dia kena tangkap balik lembu tu. Okey. Dan itu itulah perayaan dia. Itu perayaan Aidil Adha. Bila masuk Aidil Adha, kita akan menyambut hari raya korban. Okey, seterusnya tadi. Share balik screen. Okey, seterusnya. Solat Aidil Adha sunat rakaat dilakukan pada 10 Zulhijjah. Okey. Hukum menunaikan solat sunat 2 hari raya ialah sunat muakkad. Okay. Sunat muakkad. Sunat muakkad. Dia bukan sunat. Hukum solat sunat hari raya ni, 2 hari raya ni adalah sunat muakkad. Sunat muakkad saya terangkan je. Sunat muakkad ni maksudnya adalah sunat yang hukum sunat itu hampir dengan wajib. Maksudnya kita dalam Islam kita ada hukum wajib, sunat, harus, makruh, lepas tu haram. Kan? Tapi dalam antara wajib dengan sunat tu tadi, ada satu bahagian dekat sini, nama dia sunat muakkad. Sunat muakkad ni dia hampir kepada wajib. Maksudnya dia dah hampir-hampir wajib. Janganlah kamu salah sangka. Kamu salah sangka pula kamu tak solat dia hari raya dapat dosa. Tak, bukan macam tu. Solat dah Syifa dah, jangan type Muaz tak tengah terangkan ni. Okey. Dalam Islam selepas daripada ulama membahagikan, selepas daripada hukum wajib, kamu tahu hukum wajib. Hukum wajib solat 5 waktu wajib kan? Solat 5 waktu wajib. Maksudnya bila kita tak solat kita dapat dosa. Kita wajib solat. Dan tapi sunat muakkad kalau kita buat sama macam hukum sunat. Hukum sunat ni kalau kita buat kita dapat pahala, dan kalau kita tak buat kita tak dapat dosa. Tak dapat dosa.
tak dapat dosa. Cuma kita tak dapat pahala sahaja. Tapi sunat muakkad ni adalah sunat yang hampir-hampir dengan wajib. Maksudnya pahala dia besar. Pahala solat sunat 2 hari raya ni pahala dia besar. Seronok lah, maksudnya dalam setahun Sebab dia hampir dengan wajib. dan hampir dengan wajib. Yes. Sebab apa, kita tak boleh lepaskan peluang kita lah bila kita masuk bulan bila kita masuk dah kita nak sambut hari raya, kita tak solat bulan hari raya. Sebab rugi lah. Itu tahun sekali je. Ya betul, setahun sekali je solat hari raya Aidilfitri dan solat hari raya Aidiladha. Macam tahun lepas kita semua solat, kalau saya yakin tahun lepas solat sunat Aidilfitri kita semua solat kat rumah kan. Tahun lepas solat kat rumah, lepas tu yang baca khutbah siapa yang baca khutbah? Ada ayah kita yang baca khutbah, ada pakcik kita yang baca khutbah. Tahun lepas. Sebab Saya yang baca Ustaz. pakcik. Saya baca saya ambil dari Google. Abdul Hakim Yes. awal yang Yes, itu maksudnya apa, tahun lepas kita semua solat hari raya, dia semua solat hari raya kat rumah. Lepas solat hari raya ada kena baca, kena dengar khutbah. Okey, terus pada muka yang bawah tu, surah bawah. Lafaz niat solat sunat Aidilfitri dan solat sunat Aidiladha. Lafaz niat solat Aidilfitri. Okey, semua ikut Ustaz. Usolli sunnata Aidilfitri rak'ataini lillahi ta'ala. Okey. Sahaja aku solat sunat Aidilfitri 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, itu yang usolli sunata Aidilfitri rak'ataini lillahi ta'ala. Kalau kamu sebagai imam, Kalau kamu sebagai kanak-kanak sebagai makmum, kamu tambahlah makmuman lillahi ta'ala. Usolli sunata Aidilfitri rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Okey, kalau kamu makmum. Tapi saya tak tahu bunyi je kan. Saya baca yang bahasa Melayu. Boleh juga. Boleh juga. Cuma baca dalam hati lah. Okey. Okey, yang kedua pula. Solat sunat Aidiladha. Terus tak baca. Usolli sunnata Aidiladha rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat Aidiladha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, kena hafal ni. Doa niat ni kena hafal ya. Semua kena hafal ni nanti. Sama je, dia niat dia sama dia. Usolli sunnata Aidilfitri sama je. Yang ni Aidilfitri, yang ni Aidiladha. Kena hafal. Usolli sunnata Aidilfitri rak'ataini lillahi ta'ala. Usolli sunnata Aidiladha rak'ataini lillahi ta'ala. Okey, kalau kamu sebagai makmum, kamu kan kanak-kanak lagi, so makmum lah. Makmuman lillahi ta'ala. Tambah makmuman. Okey. Okey, seterusnya buka muka surat 15. Okey, 15. Ustaz, betul ke? Ya. Budak-budak kalau tu dia tak ada pahala, tak ada dosa. Budak-budak maksudnya budak-budak yang tak ada pahala, tak berdosa tu pada ustaz ialah budak-budak yang masih lagi kecil. Maksudnya kecil tu kecil yang tak pandai bercakap, masih lagi kencing dalam seluar, masih lagi berak, masih lagi nak susu, masih lagi ibu yang menyusukan. Itu budak yang susi lah. Tapi kalau kita ni, kamu dah tahu mana baik, mana buruk, kamu dah tahu buat macam ni dapat dosa, kalau buat macam ni dapat pahala. Itu dah pada ustaz, kalau itu dah dianggap kamu sebagai besar lah tu. Kamu dah tahu beza kan. Ya. Tapi itulah untuk tahap kamu, yang penting sekali kamu dah tahu mana dosa, mana pahala.
mana kebaikan. Kalau buat macam ni dapat pahala tak? Kalau buat macam ni dapat dosa tak? Kalau kamu dah macam tu, kamu dah tahu macam tu, maksudnya kamu dah dosa pahala tu dah dikira kepada kamu. Okey. Kita tengok gambar muka surat 15 tu. 15 ni. Okey, 15. Ada satu gambar murid lelaki dengan murid ustaz. Tak tahu kenapa ustaz ni tunjuk jari. Kenapa dia tunjuk dekat budak ni? Kenapa ada budak ni buat salah apa? Okey, kita tengok ya. Dia duduk dia. Budak tu cakap apa? Ustaz, bilakah waktu didirikan solat sunat Adil Adha? Tanya. Lepas tu ustaz jawab, pada pagi 10 Zulhijjah. Okey, dengar tak habis tak? Oh, ada lagi. Dia tanya lagi. Oh, Ustaz, adakah sama rakaatnya seperti solat sunat Adil Fitri? Ya. Jawab ustaz tu. Sama. 2 rakaat juga. Okey. Maksudnya dia tanya, pertama dia tanya, bila waktu solat sunat Adil Adha? Cikgu jawab 10 Zulhijjah. Lepas tu dia tanya, rakaat dia sama macam solat Adil Fitri ke? Cikgu tu pun jawab, ya sama, 2 rakaat juga. Sama, 2 rakaat. Terus, buka muka surat 16. Ya. Yang buku surat 15 tu, Ya. muridnya sama dalam buku fiqah. Dalam buku tauhid. Buku tauhid. Buku tauhid tahun okey. Ya. Lelaki tu sama kat belakang. Satu sekolah lah ni. Okey. Okey, tu muka surat 16. Okey, tengok Okey, rakaat pertama. Ikut Ustaz baca. Rakaat pertama tu. Okey, ikut Ustaz. Rakaat pertama. Sebelum membaca surah Al-Fatihah. Disunatkan bertakbir 7 kali. Dan diselangi bacaan tasbih 6 kali. Okey, rakaat pertama lepas imam sebelum imam baca Fatihah, sebelum imam baca surah Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, sebelum imam baca Fatihah. Sekejap, satu mikrofon, ada bunyi mikrofon. Alright. Sebelum imam baca surah Al-Fatihah, imam akan bertakbir 7 kali dan diselangi dengan bacaan tasbih 6 kali. Itu rakaat pertama. Okey, rakaat kedua pula. Nanti saya tunjukkan macam mana cara dia. Okey, saya tunjuk pula. Kita tengok rakaat kedua. Ikut Ustaz. Rakaat kedua, sebelum membaca surah Al-Fatihah, disunatkan bertakbir 5 kali dan diselangi bacaan tasbih 4 kali. Okey. Bila masuk rakaat yang kedua, sebelum imam baca lafaz Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, sebelum imam baca Fatihah macam tu, imam akan bertakbir 5 kali takbir, kemudian akan bertasbih 4 kali. Kalau rakaat pertama 7 kali. Tapi kalau rakaat kedua 5 kali takbir. Dan kalau rakaat pertama tasbih dia 6 kali dan rakaat kedua tasbih dia 4 kali. Beza. Okey. Okey, yang terakhir, yang ketiga tu. Okey, ikut Ustaz. Selepas selesai solat, diiringi dengan 2 khutbah. Okey. Maksudnya bila kita dah selesai solat hari raya, bila kita dah selesai solat sunat hari raya, imam akan naik ke mimbar dan imam akan baca khutbah. Imam akan baca khutbah. Sebab kalau solat Jumaat,
kalau solat Jumaat, kita akan dengar khutbah dulu. Solat Jumaat kita akan dengar khutbah dulu. Lepas bila kita dengar khutbah, baru kita solat Jumaat. Tapi kalau solat sunat hari raya, kita solat dulu. Kita dah habis solat, barulah kita dengar khutbah. Barulah imam akan baca khutbah. Jangan pula kita datang masjid kan, kita nak solat hari raya ni. Datang-datang dekat masjid, tengok, imam tengah baca khutbah lah. Lah maknanya kita bolehlah solat hari raya lagi. Sebab imam baru baca khutbah. Salah. Sebab apa? Kalau kamu datang dekat masjid, kamu tengok imam tengah baca khutbah, maksudnya solat hari raya dah habis. Kamu datang lambat sebenarnya. Solat hari raya sebenarnya solat dulu baru baca khutbah. Bukan macam solat Jumaat. Solat Jumaat kita dengar khutbah dulu baru kita solat. Tapi solat hari raya kita solat dulu barulah imam baca khutbah. Kalau kamu datang dekat masjid nak solat hari raya, tengok-tengok imam dah baca khutbah, maksudnya kamu datang lambat. Solat hari raya dah habis. Itu maksudnya. Alright, kita sambung lagi. Okey, kita bacakan dia punya takbir dulu. Apa takbir dia, apa tasbih dia? Tapi kalau datang masjid tu, dia imam baca takbir dulu kan? Ya, takbir dulu. Okey. Baru solat. Ya, betul. Okey, lepas tu, ini lepas takbir dia. Lepas takbir solat, lepas takbir dalam solat sunat hari raya, ikut Ustaz, Allahu Akbar. Itu takbir lah. Akan 7 kali. Rakaat pertama 7 kali. Rakaat yang kedua 5 kali. Okey. Okey, ni tasbih. Lepas tasbih pula. Lepas tasbih dalam solat sunat 2 hari raya. Okey, ikut Ustaz Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu Akbar. Ataupun saya ringkas ni kalau kamu dah hafal dah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Macam tu. Okey. Nanti saya tunjukkan macam ni cara dia, okey. Okey, buka muka surat 16. Okey. Ini surat 16. Yang ini Ustaz terang. Okey, ini Ustaz akan terangkan cara-cara dia. Okey. Mula-mula sekali niat berserta takbiratul ihram, niat dulu. Ingatlah niat kamu. Kalau solat sunat Aidil Adha, kena baca niat dia usolli sunnata Aidil Adha lillahi ta'ala. Raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau solat sunat Aidil Fitri, usolli sunnata Aidil Fitri raka'ataini lillahi ta'ala. Okey? Itu niat dia. Niat niat berserta takbiratul ihram. Okey. 7 kali takbir pada rakaat pertama. Okey, ni saya tunjukkanlah. Okey. Stop share screen. Okey. Apabila kamu nak solat hari raya kan? Saya ambil contohlah, saya ambil satu solat sunat Aidil Fitri. Kita sampai bila dah kita bangun, okey, imam pun dah bangun. Okey, kita pun niat. Usolli sunnatal Aidil Fitri rak'ataini imaman. Kalau ustaz imam lah. Kalau kamu makmuman, kamu cakap makmuman. Makmuman lillahi ta'ala. Rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Rakaat pertama tau. Ni rakaat pertama. Rakaat berapa? Ada berapa takbir? Ada 7 kata takbir. Okey. Tadi yang rakaat yang mula tadi tu yang kita niatkan, kita angkat takbir kan. Allahu Akbar. Itu tak dikira. Belum lagi 7 takbir. Okey, baru lepas tu lepas dah angkat takbir tu baru mula 7 takbir tu. Allahu Akbar. Takbir pertama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Okey, takbir pertama. 2 pula. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 2, 3. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 3, 4.
Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 4, 5. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 5, 6. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Okey, tasbih dah 6 kan? Tasbih dah 6. Okay, dah tak ada tasbih dah. Takbir ada 7. Satu lagi, takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Okey, imam akan baca Al-Fatihah. Maknanya ada 7 kali takbir, ada 7 kali takbir dan ada 6 kali tasbih. Subhanallah walhamdulillah tadi yang saya baca tadi. Lepas tu dah habis surah Fatihah tu Waladdallin amin. Imam akan baca mana-mana surah lah. Kalau surah pendek saya ambil surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Rukuk. Allahu Akbar. Rukuk. Subhanallah, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Lepas tu i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. I'tidal. Itu i'tidal namanya. Rabbana lakal hamd. Lepas tu sujud. Allahu Akbar, sujud. Subhanallah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lepas tu duduk antara dua sujud. Allahu Akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sujud balik. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Okay. Itu rakaat pertama. Masuk rakaat kedua, bangun. Allahu Akbar, bangun. Rakaat kedua berapa takbir? Ada 5 takbir. Jadi Allahu Akbar. Satu takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 2. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 3. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 4. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 5. Dah habis kan? Tasbih dah tak ada dah. Tasbih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Sampailah habis. Waladdallin amin. Lepas tu imam akan ambil mana-mana surah. Surah pendek. So ambillah surah An-Nas. Surah An-Nas, surah Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Okey, terus macam biasa. Rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tayat akhir. At-tahiyyatul mubarakatuh sampailah Hamidul Majid. Habis. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah habis tu imam akan naik khutbah dan imam akan naik dekat mimbar dan imam akan baca khutbah. Kita tak boleh balik, jangan balik. Lepas solat tu jangan balik. Kena dengar khutbah. Dua khutbah. Okey, habis. Lepas khutbah barulah boleh balik. Dah habis bagi baca khutbah, imam cuma barulah boleh balik. Okey, itu cara-cara dia nak solat hari raya Aidilfitri ataupun Hari Adha, sama sahaja. Okey, seterusnya buka muka surat buka muka surat 18. 18 ni takbir raya. Okey. Ustaz nak kamu semua ikut Ustaz boleh? Ustaz baca takbir raya dulu, lepas tu kamu semua baca sama-sama boleh? Boleh? Takbir raya. Kita baca macam dalam TV tu lah. Okey, Ustaz baca dulu, lepas tu kamu ikut sama-sama Okey, Ustaz mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.
Okey, yang tu 3 kali. Okey, Ustaz tu yang ringkaskan 3 kali ni, Ustaz terus baca yang takbir yang panjang tu. Okey, dengar saya baca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kamu? Allah. Alhamdulillah. Okey, dah habis takbir raya. Okey lah, alhamdulillah. Kita dah takbir raya dah. Itulah takbir raya. Kalau kamu lupa ke yang panjang-panjang tu, kalau nanti kalau hari raya nanti kan, Ustaz tak tahulah kita masih lagi PKP ke. Tapi kalau kita masih lagi PKP, nanti kalau ayah kamu ataupun abang kamu suruh kamu baca takbir raya, kamu kena baca lah. Kena hafal lah tu. Yang panjang tu kena hafal. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira. Kena hafal. Kena hafal Okey. Nanti kalau hari raya nanti, kalau masih lagi PKP, abang kita ke ayah kita kan suruh kita hafal. Ataupun mak kita pun. Kerja apa takkan tak hafal lagi kan? Kena hafal lah. Kamu kena hafal lah. Takbir raya tu ada dalam buku teks kamu. Ada dalam buku fiqh. Boleh tengok dalam buku fiqh kamu. Alright. Kalau Kalau kita baca takbir raya, waktu bukan raya, nanti jenazah dekat dalam kubur tu yang mayat-mayat tu bangun. Tak, bukan macam tu, tak ada. Tak. Bukan macam tu. Sebenarnya takbir raya ni, takbir raya orang Melayu je. Orang Melayu sahaja yang takbir rayanya berlagu-lagu. Berlagu-lagu ni maksudnya, kamu dengar tak Ustaz baca tadi? Ustaz baca berlagu-lagu. Orang Melayu je yang baca macam tu. Waktu Ustaz kat Mesir dulu, Ustaz dekat negara Arab, ataupun kamu dapat pergi haji ke, kamu dapat pergi umrah ke nanti kan, takbir raya dia bukan macam tu. Takbir raya orang Arab bukan macam tu. Takbir raya orang Arab lain. Dia tak ada pun berlagu-lagu. Dia tak ada sampai kalau kita dengar tu kita sedih kan, kita macam, kalau takbir raya orang Melayu ni, kalau kita dengar kita macam nak balik kampung sedihnya, nak balik kampung. Dengar takbir raya mesti sedih. Sebab apa? Nak balik kampung macam tu. Tak. Orang Arab takbir raya dia macam ni tau. Ustaz boleh bacakan takbir raya orang Arab Tengok dengar takbir raya orang Arab macam ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Macam tu. Macam tu takbir raya Arab. Dia tak ada langsung. Tak ada bunyi lagu-lagu macam kita. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu orang Melayu. Orang Melayu nyanyi lagu-lagu macam tu. Orang Arab tak ada pun. Orang Arab dia punya takbir raya dia
tak ada berlagu. Dia macam nak pergi berperang. Macam tu orang Arab punya tabir raya ni macam serius. Dia tak ada berlagu. Dia macam nak pergi perang. Padahal bukan nak pergi perang pun. Tapi dia punya semangat dia macam tu, orang Arab punya tabir raya. Dia macam tu, tabir raya orang Arab. Dia tak ada berlagu pun. Ustaz kat Mesir dulu, waktu Ustaz kat Mesir dulu, Ustaz dah lama, Ustaz 10 tahun kat Mesir. Ustaz sambut hari raya semua. Hari raya Aidilfitri, hari raya Aidiladha semua Ustaz buat kat Mesir. 10 tahun kat sana. Maksudnya Ustaz bila sambut hari raya tu tak ada rasa sedih lah. Sebab apa? Sebab tabir raya dia tak ada lagu. Dan Ustaz pun tak rasa macam nak balik kampung lah, nak balik kampung. Tak ada. Kalau dah belajar kat Mesir tu, belajar lah sampai Ustaz habis belajar. Okey. Itu dia punya tabir rayanya. Orang Melayu punya tabir raya macam tu. Okay, terus tengok muka surat seterusnya. Okay, muka surat yang ke-19. Syarat sah solat sunat 2 hari raya. Syarat sah solat sunat 2 hari raya. Okay, pertama sekali macam biasa, menutup aurat. Mana-mana solat, apa-apa solat pun, solat sunat, solat berdiri, solat orang sakit ke, solat dalam kenderaan ke, solat apa, solat orang musafir ke apa, ikutlah. Mesti pertama sekali menutup aurat. Yang kedua pun sama juga, suci daripada hadas dan najis. Sama dia. Mana kalau kamu nak solat, kena suci daripada najis dan hadas. Tak ada hadas besar, ada kecil. Menghadap kiblat, sama juga. Solat orang sakit ke, solat orang dalam kenderaan ke, kena menghadap kiblat. Cuma beza je, dekat sini beza dia. Apa dia beza dia? Kalau solat dilakukan pada 1 Syawal bagi solat sunat Aidilfitri, dan 10 Zulhijjah bagi solat sunat Aidiladha. Okey, lain punya tarikh dia. Itu saja. Lepas tu di bawahnya, didirikan selepas terbit matahari hingga gelincir matahari. Gelincir matahari ni macam mana? Adakah matahari tu gelincir, lepas tu nak jatuh? Tak ada. Bukan. Gelincir matahari ni maksudnya adalah sebelum waktu solat zuhur. Sebelum waktu solat zuhur. Itu maksud di gelincir matahari. Gelincir matahari bukan matahari tu nak terjatuh tak. Tapi gelincir matahari tu masuk sebelum masuk waktu solat zuhur. Dan yang terakhir, diiringi dengan 2 khutbah. Okey, jangan, maksudnya lepas solat sunat hari raya kita tak boleh balik. Kita kena dengar khutbah dulu. Dengar khutbah dulu. Tapi ayat saya dengar khutbah dulu. Ustaz. Kalau dengar khutbah maknanya solat dah habis. Kena solat dulu baru boleh kena solat dulu baru boleh dengar khutbah. Lepas tu ayah saya pun rasa ngantuk. Lepas tu baru sekali je saya balik. Oh, tak boleh, dia kena dengar 2 khutbah. Kena sampai habis. Kena sampai 2 khutbah tu sampai habis. Dengar sampai habis, baru boleh balik. Baru boleh bangun. Baliklah. Salam-salam orang. Tapi PKP tak boleh lah. Wajib ke? Itu syarat sah. Syarat sah solat sunat Aidiladha ataupun Aidilfitri. Syarat sah dia macam mana? Apa syarat sah dia? Tadi dia menutup aurat sampailah bawah sekali, diiringi dengan 2 khutbah. Maksudnya kena dengar khutbah. Tak boleh terus balik. Kalau tak pergi, saya sebab pagi tak ada buat apa, tunggu orang balik masjid baru boleh makan. Ya, betul. Kalau tak pergi, boring ada rumah, baik pergi masjid kan. Tapi tunggu lah, masa ni PKP tak tahu lagi macam mana. Tapi kalau PKP tahun ni dah okey, COVID-19 semua dah turun, kita bolehlah pergi masjid sama ramai. Tapi kalau masih lagi COVID-19 lagi masih teruk lagi, ramai lagi orang sakit, setiap hari masih lagi 5,000 ke 4,000 ke, masih lagi ramai orang positif, mungkin kita masih lagi PKP lah, kita mungkin solat kat rumah lagi lah. Okay, solat hari raya kat rumah lagi lah kalau macam tu. Okey, masa Ustaz dah habis. Kita sambung lagi minggu depan. Minggu depan kita akan buat latihan Minggu depan kita akan buat latihan. Nanti kita bincang dulu minggu depan. Okey, kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.